KPM. Ini kan bunyi siren ada kecemasan, ada bencana ni betul kan? Betul. Okey cikgu, awak kumpulkan anggota-anggota kita. Saya panggil cikgu, boleh? Pergi. Bencana apa ni? Banjir. Okey, okey, saya panggil cikgu, awak kat sini dah. Kawan semua jangan ke mana-mana. Saya panggil cikgu sekejap. Cikgu! Cikgu. Kenapa cikgu? Cikgu kebasahan. Cikgu kebasahan? Banjir. Lenjun maksud cikgu. Yes, inilah dia cikgu jar kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Akmal Nazri. Inilah dia badan beruniform Kaspa. Yes, iaitu Kadet Sekolah Pertahanan Awam, cikgu. Ya. Saya rasa tadi cikgu macam betul-betul lah bila dibunyikan siren tu cikgu. Serius ah? Serius lah cikgu. Saya bukan ada nampak main-main ke cikgu? Tak nampak serius. Inilah sebenarnya cikgu. Untuk kali ini kita nak belajar apa pula? Sekarang kita nak belajar tentang hari ini kita nak belajar tentang siap siaga menghadapi bencana. Cantik cikgu. Apa sebenarnya siap siaga bencana tu? Bila kita bercerita tentang siap siaga, ada 3 perkataan. Iaitu peka, peka dengan persekitaran. Yang kedua, tahu. Tahu apa tindakan yang perlu diambil. Dan yang ketiga, sedia. Bersiap sedia dengan apa yang perlu kita lakukan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan dengan siap siaga. Bersiap dan bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan bila berlaku bencana. Bencana ni sebenarnya adalah satu kejadian yang mengejut. Terkejut kan? Mengejut, bersifat kompleks, pelbagai. Boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, merosakkan harta benda dan alam sekitar. Dia juga boleh menjejaskan aktiviti masyarakat. Bencana ni. Betul cikgu. Faktor-faktor berlakunya bencana iaitu perubahan iklim. Kan pemanasan global. Kadang-kadang bila selalunya kalau orang kata musim tengkujuh ni hujung tahun. Banjir pun hujung tahun, tapi tiba banjir pula pertengahan tahun. Contohnya macam tu cikgu. Itulah. Dan yang keduanya adalah pencemaran alam. Pencemaran alam semula jadi. Macam mana tu cikgu contohnya? Kebakaran. Itulah contoh-contohnya. Dan yang tadi sebut itulah pembangunan tidak terancang. Korek sini, korek sana, tampal sini, tampal sana. Jadilah bukit tak ada. Alamak, bukit kena tarak. Itulah cikgu tengok banyak berlaku ya. Jadi bahaya. Dan itulah yang menyebabkan berlakunya bencana. Antara faktor-faktornya lah. Faktor-faktor mengenai bencana kita dah tahu cikgu kan? Seterusnya, iaitu kita kena tahu juga apa dia jenis-jenis bencana alam. Antaranya yang pertama, jenis bencana alam yang pertama adalah bencana alam geologi. Contohnya geologi tu macam geografi. Tak faham. Tsunami. Macam apa dia? Tsunami. Yes. Tsunami, banjir besar. Yang kedua adalah meteorologi. Macam mana tu pula? Meteor ni yang melibatkan iklim. Kemarau. Itu adalah yang menyebabkan iklim lah. Contohnya pemanasan global. Itu contoh-contoh meteorologi. Yang ketiga adalah bencana alam
ET. ET adalah bencana alam extraterrestrial. Apa pula tu cikgu? Saya tak pernah dengar pun. Extraterrestrial. Extraterrestrial. Iaitu bencana alam ET dari mana? ET dari planet. Okey. Extraterrestrial ni maksudnya bencana alam yang berlaku di angkasa lepas. Asteroid. Gitu. Tu 3 jenis bencana alam. Kita dah tahu dah kan mengenai siap siaga bencana dari segi faktor-faktornya dan juga jenis-jenisnya. Mengapa bencana ini sering kali terjadi kan? Di negara kita maupun di negara luar. Negara luar. Baik cikgu, kita nak pergi lihat selepas ini. Kita nak ke mana pula cikgu? Lepas ni kita nak tahu macam mana yang kita perlu buat. Apa tindakan yang boleh kita lakukan sekiranya berlaku bencana di tempat kita. Semuanya selepas ini dalam Badan Beruniform. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Badan Beruniform bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jai. Cikgu Jai. Cikgu. Saya Akmal. Gini, daripada tadi saya tengok je beg ready to go yang saya galas tadi tu kan. Sebenarnya dalam beg ready to go ni ada apa cikgu? Ya, dalam beg ready to go ni tak sama macam beg Dora the Explorer. Tak sama ya, tak sama. Kenapa cikgu? Sebab tadi Akmal jadi Dora, cikgu tengok. Okey, kita tengok sikit, kita bedah siasat sikit dalam beg ready to go ni ada apa? Apa dalam beg ni? Ya. Yang penting yang pertama, beg ni memang kena warna macam beg Dora the Explorer. Warna merah. Merah. Pasal apa? Kena terang. 10 km nampak. Okey, dalam beg ni kita lihat apa yang ada. Yap. Ini yang pertama. Peti kecemasan mesti ada ubat-ubatan yang perlu diletakkan dalam beg ini. Kita letak kat sini. Yang kedua, kena ada air. Untuk apa ni? Betul, ini supaya kita tidak kekeringan, kehausan, berlaku penghidratan. Okey. Jadi memang perlu air. Ya, betul. Cikgu, ni barang-barang yang tu. Itu kenapa pula kena ada air cikgu? kena ada lebih sikit. Gitu. Kemudian makanan-makanan ni. Okey. Okey. Makanan-makanan yang perlu ada supaya kita tidak kelaparan. Ya, ubah. Okey. Cikgu, ini nak pergi camping ke nak pergi milamat ni cikgu? Nak ready to go. Jangan lupa baras gigi, nanti mulut busuk. Ya, tak boleh cakap dengan orang. Cakap pasal siapa tu cikgu? Bukan, nanti berbau kan. Kenalah ada. Berus gigi kena ada ya. Berus gigi pun kena ada juga. Cikgu, saya nampak ada tuala semua. Tuala pun perlu. Okey. Kemudian ni baju hujan. Poncho. Poncho kena ada juga. Kemudian sebelah sana tu. di sini kita letakkan wet wipes, tisu basah. Sekiranya tempat yang kita pergi tu tak ada air kan. So ni perlulah berguna ya. Kemudian ni alat pelbagai guna ni, ada pisau Kita tunjuk sikit cikgu. Okey, tunjuk betul-betul. Okey, ini dia. Contohnya. Okey. Inilah saya pasti murid-murid pun tahu kan apa kegunaannya. Dan juga torchlight. Lampu suluh. Okey, kena ada. Ya, murid-murid. Okey, kita dah tahu dah apa yang ada dalam beg ready to go. Ada lagi sebenarnya, cikgu lupa. Apa dia? Dokumen penting. Itu sangat penting. Pasport, IC, apa lagi cikgu? Surat beranak. Surat beranak semua. Jadi bila dah ada semua dalam beg ni, kita tinggal pegang dan angkat. Pegang dan angkat. Pergi. Okey, cikgu, kita tahu dah beg ready to go. Ini kalau sekiranya berlaku bencana ni, apa antara panduan-panduannya dari segi sebelum, semasa dan juga selepas? Kita kena tahu tentang talian 999. Okey? Dan yang keduanya, yang inilah yang kita terangkan tadi tentang persediaan beg ini. Kena ada dan perkara-perkara atau benda-benda yang perlu ada dalam beg ready to go. Dan kemudian kita kena tahu juga di tempat berdekatan kita itu apakah tempat-tempat yang berkemungkinan besar menjadi pusat pemindahan sementara ataupun PPS. Jadi bila berlaku bencana, kita dah tahu nak pergi ke mana sebab kita dah tahu di mana letaknya pusat pemindahan tu, Akmal. Kemudian semasa bencana tersebut juga
kita jangan sentuh apa-apa kabel elektrik. Oh, itu. Semasa berlaku tu, sebab kita tak tahu. Mungkin wire kat luar sana tu dah kena air banyak. Kalau kita pegang boleh mencederakan kita pula, boleh mengakibatkan kemalangan. Okey. Okey. Ya, betul tu cikgu. Dan jangan panik. Ya betul, jangan panik. Kena tenangkan diri sebab selalunya anda akan diberikan amaran awal. Okey, murid-murid semua, mereka ni semua mengikuti apa yang berlaku dalam geografi di kawasan setempat tu kan. Dan mereka akan dapat maklumat. Betul tu. Okey, selepas bencana pula, apa yang kita perlu lakukan pula cikgu? Okey, setelah dah habis bencana. Okey, bila dah habis semua, dah lega, kita pun ikut berita semasa bencana atau banjir yang berlaku di kawasan kita tu dah semakin tenang, air dah surut. Tunggu lagi arahan daripada pihak berkuasa. Jangan pandai-pandai nak balik rumah sendiri. Betul. Tunggu arahan daripada pihak yang menjaga anda ketika itu di pusat pemindahan. Kalau mereka kata boleh pulang, pulanglah. Bila sampai di rumah, kena tengok dulu. Pastikan, periksa keadaan rumah tu. Okey, tengok dulu. Kita takut, jangan terus serbu masuk. Kena tengok, mengendap dulu sikit-sikit daripada luar. Kita takut ada haiwan berbisa pula di dalam. Seperti ular. Ya, betul. Maupun buaya ke apa ke kan. Zirafah. Tak contoh. Contoh. Cikgu, saya tak pernah tengok pula kalau zirafah ada time banjir, cikgu. Mana tahu malang. Biawak. Malang tidak berbau. Oh, betul juga. Tak tahu kan, tumpang. Dia tumpang. Okey, jadi kita tak tahu. Ya. Jadi sebab tu kena periksa betul-betul. Okey, cikgu. Tadi kan cikgu cakap kita juga ada satu demonstrasi. Ya, kita nak tunjukkan macam mana yang berkaitan dengan siap siaga bencana ni, apa yang perlu kita buat, apa yang berlaku sebenarnya, macam mana kita tahu bahawa keadaan ketika itu adalah bencana. Ya, jadi dengan itu kita akan panggil macam biasa cikgu Ya. dua ahli kaspa kita. Ya, ahli kaspa yang hebat. Ya, siapakah mereka? Hebat. Ya. Haris dan Helmi, dipersilakan. silakan. Okey, beri tepukan murid-murid. Ya, cikgu dengar tepukan gemuruh di situ. Ya. Okey, cikgu, silakan. Yang ni sebenarnya alat siren lah. Yang mana alat digunakan amaran pada awal rancangan tadi kan? Alat amaran yang selalunya digunakan semasa berlakunya apa-apa bencana. Bunyinya agak berbeza mengikut keadaan, sama ada darurat, bencana ataupun peperangan. Boleh tunjukkan cikgu perbezaan Okey, bunyinya? yang pertama contohnya bunyi yang panjang dan berlarutan. Okey, cuba contohnya. Silakan. Yang ini darurat. Okey. Ini contohnya. Okey. Bunyinya panjang dan berlarutan. Cikgu rasa mungkin murid-murid pernah juga. Kan Akmal pun mungkin pernah juga kalau dalam movie tu kan. Movie tsunami ke kan memang ada bunyi macam ni lah. 2012 dia panjang dan Okey, itu kalau bencana cikgu bencana kalau besar. lagi satu tu apa? Kalau peperangan bunyi dia. Peperangan bunyi macam juga. Okey. Cara beralun dan berlarutan. Dia beralun-alun lah. Yang tadi tu macam straight je. Ini beralun-alun. Maksudnya ada kuat, ada perlahan. Ya, sekejap kuat, sekejap perlahan. Macam tu. Okey. Tapi berlarutan juga. Okey. Baik, peperangan sudah. Bunyi bencana pun sudah. Ada satu lagi bunyi. Iaitu? Bunyi yang pendek. Itu untuk apa? Itu sekiranya darurat atau bencana itu telah tamat. Pemberitahuan. Tadi permulaan kena ada. Yang bila tamat pun kita kena maklumkanlah kepada penduduk setempat bahawa bencana di suatu tempat itu telah pun berakhir. Dan bunyi dia adalah seperti pendek je. Ini. Okey dah. Okey, pendek. Macam tu Okey, baik. Dan mungkin murid-murid nak tahu jugalah kan cikgu. Kita panggil ini apa? Bunyi mesin ni kan? Alat siren ni lah. Alat siren ini selalunya dia akan ditempatkan di mana cikgu?
Okey, boleh tak angkat kat sini supaya cikgu boleh lihat. Okey. Oh. Kita kena Berat tahu pun, dia punya berat. fungsi lah. Oh. Berat-berat okey. sebenarnya. Silakan, Sebab dia mudah bawa Ha. dia boleh dibawa ke mana-mana supaya senanglah untuk memberi amaran kepada penduduk setempat bila berlakunya apa-apa bencana. Jadi apakah fungsi siren ini? Yang pertama adalah untuk memberi amaran kepada orang awam sekiranya berlaku apa-apa ancaman serangan musuh ataupun peperangan. Okey. Yang kedua, sekiranya berlaku apa-apa bencana ataupun kecemasan dan apa-apa saja yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Dan tujuannya juga adalah ada kalanya adalah untuk melatih orang awam. Selalunya yang melatih ni kat mana? Berlaku di mana? Di sekolah kan? Kadang-kadang ada juga penduduk setempat atau ada kampung yang dia memang praktikan untuk latih orang kampung tu atau penduduk setempat tu bagaimana sekiranya mendengar bunyi siren seperti ini, apa yang patut mereka lakukan. Dan pastinya fungsi siren ini adalah sebagai satu pengumuman atau pemberitahuan kepada orang awam tentang apa yang berlaku. Baik, cikgu. Sebenarnya alat ini memang boleh dibeli seperti alat pemadam api kecil ataupun sebenarnya tak boleh, cikgu? Tak, ini hanya sikit, cikgu. ini tak nampak, alat cikgu. ni pastinya hanya dimiliki oleh pihak keselamatan sajalah. Dia bukan mainan, tak boleh. Jangan pula ada dekat rumah. Nampak menarik pula lah alat tu. Nak minta lah. Tak boleh, ayah saya tak boleh. belikan. Tak ada jual di Shopee Di ke kedai-kedai. kedai-kedai tak ada Ya. tak ada jual. Okey. Jangan cari. Baik, cikgu. Itu sahaja. Ada lagi semasa kita dalam misi yang selepas bencana untuk banjir contohnya. Ya, okey. Apa yang kita perlu gunakan semasa banjir? Okey, yang pertama Kena ada guna boot sebab kita tak tahu mungkin tempat yang kita beri bantuan tu selalunya banjir ni kan dia macam berselut. Jadi pakai high heel tak sesuai. Jangan pakai kasut tinggi, jangan pakai kasut sport. Ini yang paling sesuai, memudahkan pergerakan kamu. Dan lagi dia tak mudah terjatuh lah kalau tempat tu licin kemudian kita takut juga terpijak benda-benda tajam. Jangan berkaki ayam macam tu. Jangan tak pakai kasut lah. Yang kedua, kita kena pakai sarung tangan. Okey. Sarung tangan ni pun kena ada. Jangan lupa. Okey. Seterusnya. Dan topi. Topi lah. Topi ni untuk melindungkan diri kita daripada panas. Nampak lebih handsome. Tak saya tambah. Saya ada satu soalan yang cukup menarik, cikgu. Ya. Sewaktu bencana, duit tu kita boleh pakai ke? Cukup penting ke? Atau nak kena bawa ke? Atau macam mana tu, cikgu? Duit pun kena ada sebenarnya ya murid-murid dan ibu bapa. Kena masukkan juga dalam bag ready to go ni. Duit secukupnya. Okey. Power bank. Penting ni. Untuk handphone. Okey. Atau lain-lain lah. Okey. Dan juga whistle. Untuk kita dapatkan bantuan. Bunyikan whistle ni untuk panggil penyelamat lah ke tempat yang kita berada sementara tu lah. Betul. Tempat kita berlindung tu. Okey? Contohnya. Inilah antara bahan-bahan yang perlu kena ada juga kan dalam bag ready to go. Cantik, cikgu. Cikgu, can we go now? Can? Ya. Because we already have the bag. Okeylah. Kita nak beristirahat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam badan beruniform. Let's Didik go. TV KPM. Yes, let's go, teacher. Let's go to Bring the the bag, zoo. don't forget. Yeah, Dora the Explorer. Go. Kembali lagi dalam badan beruniform bersama dengan saya Akmal Nazri dan Cikgu Jai. cantiklah Cikgu Jai. Okey, manfaat yang murid boleh dapat dalam pembelajaran kita kali ini, cikgu. Silakan. Yang murid-murid, apakah manfaat dari ilmu kita pada hari ini berkaitan dengan siap siaga bencana? Okey, yang pertama, insya-Allah murid-murid boleh tahu cara-cara untuk selamatkan diri bila berlaku apa jua bencana. Betul. Dan yang kedua, dengan adanya ilmu siap siaga bencana ini,
kita akan sentiasa bersiap siaga dalam apa jua bencana yang mungkin kita akan hadapi, sama ada sebelum, kita belajar tadi kan, semasa dan After. okey. Bukan hereafter. Bukan. No, teacher. Okey, dan yang ketiga, Yap. melatih murid-murid agar peka. Ya. Peka dengan persekitaran dan bunyi siren. Darurat, bencana atau peperangan tadi sekiranya Berlakunya bencana. Ya. Okey, baik cikgu. Dari segi rumusan yang cikgu boleh rumuskan untuk pembelajaran kali ini. Rumuskan dari siap siaga bencana pada hari ini ialah sekiranya bila kita ada ilmu-ilmu berkaitan tu Akmal, sebenarnya yang paling penting kita boleh mampu mengurangkan kadar kehilangan nyawa. Oh, itu paling penting sebenarnya. Dan juga yang tadi sering Akmal sebut, Apa dia? kita tidak panik. Kita jadi tenang sebab kita tahu apa langkah-langkah yang perlu kita buat bila berlaku apa juga bencana, dan kita tahu yang terakhirnya macam mana cara nak selamatkan diri, cara nak selamatkan orang-orang yang tersayang bila berlaku apa-apa bencana di tempat kita. Itu dia cikgu. Dan mungkin tambahan sikit lah cikgu. Mungkin cikgu boleh nasihatkan dekat murid-murid kan, sekiranya berlaku bencana, penting ke atau tak penting sebenarnya kalau kita nak update sentiasa dekat social media tu cikgu? Mungkin juga kita perlu update, kita perlu maklumkan kepada rakan-rakan atau jiran-jiran tangga kita bila berlaku bencana, sebab kadang-kadang mungkin jiran kita tu dia tak tengok berita, dia tak lihat berita, dia tak tonton TV, jadi dia tak tahu, dia mungkin sedang ralit melihat handphone. Jadi pentinglah juga kena war-warkan dalam grup jiran tu kan. Akmal kan sekarang ni banyak WhatsApp grup jiran-jiran tetangga. So perlu juga, jadi perlu juga murid-murid tak salah asalkan bukan berita palsu. Dan juga membuat aduan palsu jugalah. Ya. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Jai kerana telah tunjukkan kita macam mana kita nak bersiap sedia sekiranya berlaku bencana. Yang tadi pun Cikgu Jai dah tunjuk semasa, sebelum dan juga selepas kan? Sebelum, semasa dan juga selepas sebenarnya apabila berlakunya bencana. Kepada murid-murid semua, kalau nak belajar lagi mengenai apa yang akan diajarkan oleh Cikgu Jai kita untuk kadet Sekolah Pertahanan Awam, nantikan seperti biasa hari Rabu dan Khamis pada pukul berapa? 1:30 petang. Hanya di mana cikgu? Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri dan Cikgu Jai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM